Assalamualaikum, salam sejahtera, Profesor Dr. Asmah. Okey, saya Nur Izzati binti Zafiz daripada kohort 29 Grup 3. Okey, ini merupakan subjek yang Profesor Dr. Asmah ajar, iaitu Profesionalisme Guru Pendidikan Awal Kanak-kanak. Okey, di dalam subjek ini, kami diberikan satu tugas untuk merakam ataupun merekod tentang teori-teori motivasi. Okey, saya memilih tajuk teori motivasi daripada Abraham Maslow. Okey, teori yang saya ingin kemukakan adalah teori Abraham Maslow. Okey, sebelum tu mari kita kenal dulu. Nama sebenar Abraham Maslow adalah Abraham Harold Maslow. Beliau dilahirkan pada bahawa seseorang itu memerlukan motivasi untuk mereka melakukan ataupun untuk mereka mencapai keperluan dan kemahuan yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Okey, sebelum itu kita kena tahu dulu apa itu motivasi. Motivasi ni adalah satu alasan yang mendorong seseorang ataupun individu tersebut untuk melakukan sesuatu. Okey, dari apa yang diperkatakan oleh Abraham Maslow ialah sesuatu kemahuan haruslah dipenuhi terlebih dahulu dengan sesuatu keperluan. Okey, oleh disebabkan itu Abraham Maslow telah mencipta satu piramid yang menerangkan tentang keperluan dan kemahuan yang diperlukan oleh seseorang dalam kehidupan mereka. Okey. Keperluan fisiologi adalah keperluan yang wajib untuk dipenuhi oleh seseorang ataupun individu tersebut. Okey, dia merangkumi aspek makan, termasuk minum, aspek tempat tinggal dan aspek pakaian. Okey. Dalam ketiga-tiga aspek ini, seseorang ataupun individu itu perlulah menjalankan kehidupan dalam konsep yang sederhana ataupun konsep ala kadar. Okey, contohnya makan. Seseorang itu wajib makan untuk meneruskan kehidupan seharian. Namun, dalam peringkat keperluan fisiologi, makan dan minum seseorang itu haruslah secara bersederhana, tidak terlalu berlebih-lebihan. Sama juga seperti tempat tinggal dan pakaian. Peringkat yang kedua adalah keperluan keselamatan. Okey, keperluan keselamatan ni keperluan yang harus dilakukan ataupun harus dicapai oleh seseorang ataupun individu itu apabila dia telah berjaya melepasi peringkat pertama, iaitu keperluan fisiologi. Okey, dalam keperluan keselamatan yang kedua, okey, seseorang itu haruslah mencari ataupun mendapat tempat tinggal yang lebih selamat berbanding tempat tinggal yang dia ataupun seseorang itu berada dalam peringkat pertama. Maksudnya tempat tinggal di dalam fasa keperluan keselamatan ni haruslah lebih selamat berbanding tempat tinggal yang beliau ada sebelum ini. Okey. Okey, peringkat yang ketiga adalah peringkat keperluan sosial. Okey, keperluan sosial ni merangkumi keperluan interaksi, berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, apabila seseorang ataupun individu itu sudah melepasi peringkat pertama fisiologi, peringkat yang kedua keselamatan dan sekarang berada di peringkat yang ketiga, iaitu sosial. Okey, sosial merangkumi aspek keluarga, sahabat dan orang lain. Okey, maksudnya dekat sini bahawa seseorang itu perlu melakukan atau mengadakan aktiviti sosial dengan orang lain. Maksudnya
mengadakan hubungan yang baik dalam keluarga, melakukan hubungan yang baik sesama rakan. Okey, ini juga merupakan keperluan yang patut ataupun yang perlu dipenuhi oleh seseorang mengikut teori Abraham Maslow. Okey. Peringkat yang keempat adalah peringkat keperluan penghargaan. Okey, maksudnya dekat sini bahawa apabila seseorang sudah melepasi peringkat fisiologi, peringkat keselamatan, peringkat sosial dan sekarang berada di peringkat penghargaan. Maksudnya dekat sini bahawa apabila seseorang itu melakukan kerja dia ataupun tugas dia dengan cemerlang, seseorang itu, individu itu haruslah diberikan penghargaan seperti menerima pangkat, menerima jawatan yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Itu merupakan keperluan yang patut dipenuhi ataupun yang patut dihadapi ataupun yang patut dikecapi dalam hidup mengikut teori Abraham Maslow. Okey. Yang terakhir adalah peringkat sempurnakan diri. Okey, peringkat sempurnakan diri ni di dalam piramid merupakan peringkat yang paling atas sekali. Okey, maksudnya di sini apabila seseorang atau individu itu telah melepasi keempat-empat peringkat tersebut, seseorang itu berhak untuk mencari sesuatu untuk dirinya sendiri, seperti untuk mengembangkan dirinya ke arah pembelajaran, ke arah pekerjaan. Contoh dia macam, okey, sebelum ni seseorang itu hanya berada dalam peringkat pendidikan di tahap master. So, dalam peringkat sempurnakan diri ni, seseorang itu berhak ataupun perlu untuk mengembangkan dirinya ke fasa yang lebih tinggi seperti menyambung pengajian ke peringkat doktor falsafah. Okey, semua ni adalah keperluan-keperluan mengikut teori Abraham Maslow. Okey, teori-teori ini adalah teori yang akan memberikan perasaan ataupun memberikan seseorang individu itu merasa mencapai suatu kejayaan yang indah dalam kehidupan mereka. Okey, setakat itu sahaja saya punya rakaman video mengenai teori motivasi daripada Abraham Maslow. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan juga orang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.